Dan bersama dengan Profesor Dr. Jabulul Lail Abdullah yang merupakan Dekan Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Hukum Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum, Prof. Ya, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kita mungkin boleh mulakan dulu. Sebab kadang-kadang orang cakap apa residensi mampu milik ni? Kan? Apa bezanya dengan rumah PPR dan sebagainya? Adakah sama ataupun pemahaman lebih jelaslah? Daripada segi residensi mampu milik ni, dia terdapat beberapa kategori lah. Jadi dia harga untuk yang mereka berpendapatan daripada 2,500 hingga ke 10,000 kalau individu. Dan kalau yang terbaru ni adalah residensi mampu milik residensi wilayah keluarga Malaysia yang itu di wilayah persekutuan. Yang itu harga dia sampai sehingga RM300,000. Tapi kita dah biasa juga dengan macam flat ke ataupun PPRT. Yang itu di bawah, kalau macam PPRT itu lebih di luar bandar dan itu bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi ada kementerian yang berbeza yang yang menyediakan rumah-rumah tersebut lah. Jadi untuk golongan sasar tersebut, kalau PPRT itu untuk yang mungkin miskin tegar di luar bandar yang pendapatan di bawah 2,500. Tapi di kawasan bandar pun kalau gaji 7-8,000 pun mungkin memerlukan yang merupakan perumahan mampu milik dan telah disediakan yang harganya daripada 63,000 sehingga 300,000. Dari segi standard pembinaan dapat diterangkan, Profesor? Okey, dari segi standard pembinaan, kalau yang terbaru ni residensi wilayah yang ada di wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan. Okey, disebabkan harganya boleh sehingga 300,000. Jadi itu kemudahannya ada kolam renang dan ada pejabat dan lain-lain lagi lah. Dia macam pangsapuri kak. Tetapi dia lebih yang dipanggil sebagai pangsapuri yang mampu milik yang menggunakan subsidi silang supaya dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan perumahan mampu milik di kawasan bandar. Baik, baik Prof. Kita lihat sekarang ini banyak kerajaan umpama menumpukan golongan B40 ini dalam memiliki sebuah rumah tu. Banyak inisiatif, tapi mungkin masih ramai lagi yang tak tahu. Pada pandangan Prof sendirilah, apa yang menyebabkan permasalahan ini semakin meruncing? Maknanya penekanan diberikan kepada golongan ini dalam pemilikan rumah ini. Dia penekanan perlu diberikan disebabkan sekarang ni kos sara hidup yang meningkat dan harga rumah, terutama sekali selepas tahun 2009 dahulu, harga rumah naik dengan mendadak dan gaji pendapatan yang diterima oleh golongan ini tidak setara dengan kenaikan harga rumah. Jadi penekanan perlu diberikan kepada mereka kerana jika kita tidak dapat memberikan rumah yang selesa, yang berdaya huni kepada mereka, kita tidak akan dapat mencapai matlamat kita untuk menjadikan bandar berdaya huni yang boleh dikecap oleh setiap golongan masyarakat. Tanpa bantuan pada kerajaan memang sangat susah bagi mereka untuk mendapatkan rumah mampu milik. Prof, dari segi density kan itu perkara penting sebelum kita memiliki rumah. Kadang-kadang kawasan memang menarik tapi kepadatannya luar biasa. Namun sekarang ini kita dibebani dengan isu kesesakan. Bila kita nampak ada projek pembinaan rasa macam ya Allah, apa lagi ni kan. Memanglah kita mahukan pembangunan tapi dari segi kelangsungan hidup kadang-kadang rumah bagus tapi komuniti sekeliling tu macam susah nak bernafas, nak bergerak. Jadi macam mana dari segi wawasan dalam usaha memberikan kediaman mampu milik, residensi yang okey, tetapi berkaitan langsung pula dengan komuniti setempat tu, Pak? Okey, yang itu daripada konsep yang kita katakan sebagai berdaya huni. Jadi berdaya huni itu yang pertama adalah dia, kalau kita tengok daripada density saja, jangan tengok pada density itu saja, tapi kita tengok satu lagi lokasinya di mana perumahan tersebut terletak. Jadi macam residensi wilayah yang kita ada sekarang ni diletakkan berdekatan dengan kawasan berdekatan dengan stesen transit. Itu yang kita panggil transit oriented development, pembangunan berorientasikan transit, di mana pada situ tidak memerlukan penduduk tersebut menggunakan kereta untuk ke tempat kerja. Jadi itu adalah salah satu cara lah kita jalankan. Dan satu lagi bila kita buat pembangunan juga dalam segi perancangan bandar, kita ada panggil traffic impact assessment. Okey, penilaian impact traffic dan adalah mitigasi yang perlu dijalankan. Baik. Kita biasa dengar kadang-kadang macam nak beli rumah tu, ya Allah tak mampu lagi lah. Umur sampai 40 pun, alamak, belum mampu lagi. Sebab kadang-kadang kita melihat macam rumah boleh beli, tapi kawasan ni agak jauh sana, Prof. Kan kadang-kadang kita fikir kita kerja kat sini. Masalahnya harga di bandar tu sangat
mahal. Jadi itu yang menjadi antara kekangan dan juga faktor.